Okey. Semua okey ke? Jelas ke? Kita tengok dulu. Adakah anda jelas? Selamat datang. Welcome back. To my channel. Kalau ada di sini boleh komen jelas. Kalau jelas, komen jelas. Okay. Sebab saya nak check dulu. So, sekarang. Ini okey eh? Dah okey ke? Okey. Nanti kita boleh start sesi. So, selamat datang ke talk show Late Night Talk with me. Late Night Talk with CEO Biscochis. Nama saya Ahmad Syahir Ismail. Dan saya adalah CEO dan co-founder kepada Biscochis Premium Ice Cream Cake. So sedikit sebanyak saya nak share sebelum kita mulakan. Adalah saya ni sebelum ni saya tengah run business, alhamdulillah, co-founder kepada Biscochis Premium Ice Cream Cake. Dan alhamdulillah last year perniagaan kami daripada 28 Februari hinggalah 31 Disember, daripada zero kita start fresh dan berjaya mencapai jualan hampir 10 juta, alhamdulillah. Dan this year target untuk 1 juta, alhamdulillah, insyaAllah. Jadi kenapa saya buat late night talk ni? Sebab saya nak share sedikit macam today is the second topic lah. Semalam saya share 10 kesilapan usahawan baru nak start. So 10 kesilapan usahawan baru nak start. Dan semalam ini adalah daripada pengalaman saya sendiri. Dan saya pergi berguru, pergi kelas dah spend beratus ribu ringgit untuk belajar ilmu bisnes, marketing, sales. Jadi apa yang saya buat dan saya rasakan benda tu bermanfaat, dan saya dah boleh bimbing usahawan lain. Dan ada juga yang ada bimbingan usahawan Biscochis, iaitu anak buah saya. Alhamdulillah hampir mencecah 20,000, ada yang cecah hampir 10,000, ada yang reach first 5,000 jualan. Sebelum ni tak pernah berniaga, ada yang reach 1,000. So apa yang saya share malam ni, dia terbuka pada semua. Okay, percuma. Why not? Kalau anda rasa benda ni bermanfaat, boleh share kepada yang lain. Tekan share, like button. Ada ke? Tekan like, love. Tu button ada kat bawah kanan tu. Sebab saya ada bawa satu ni, bawah ni screen lagi. Right. Dan jangan lupa untuk follow untuk follow Facebook dan Instagram Biscochis Official HQ, di bawah tu. So follow untuk tips-tips, dan juga kita ada follow apa yang kami lakukan sepanjang setahun lebih ni sekarang. Dan banyak lagi saya share. Dan kalau spesifik untuk tips mulakan bisnes, ada grup tips mulakan bisnes. Ni saya share link. Anda boleh follow grup ni, free, percuma, tak ada masalah. Ni saya share. Sekejap, saya share kat skrin bawah ni. Sekejap. Bila dah lewat-lewat ni kan. So ni. Facebook group tips mulakan bisnes. Ni saya share link. Boleh follow kat situ. Dan insyaAllah saya akan bagi e-book tentang 10 kesilapan usahawan baru nak start percuma. Macam nak dapatkan? Nak dapatkan boleh
Boleh follow this group. Percuma, ni group private. Dekat situ saya share banyak lagi. Mungkin hari ni saya share 2 lagi tips. Atau saya share lagi 2 lagi kesilapan usahawan baru nak start. Sebab terus terang lah, kenapa saya share ni? Sebab dulu saya banyak buat silap. Okay, bila kita tak berguru, kita tak pergi, kita tak ada mentor kan. Jadi kita banyak buat silap. So bila banyak buat silap ni, okay, saya padam. So bila buat silap ni, biasalah. Kita harapkan apa? Kita harapkan ada orang tolong kita. Jadi apa yang saya buat, saya dah setkan diri saya, setiap malam 10.30 malam, saya nak kongsikan apa yang saya belajar, kesilapan saya sebelum ni, kan? Dan saya harap anda tak buat silap yang sama. Learn from me. Belajar dari kesilapan saya. Dan saya harap ini adalah, bagi saya adalah sedekah ilmu yang kalau lagi ramai share, saya harapkan, bukan harap pulangan duit ataupun you join apa-apa, tak. Just bila lagi ramai share dapat manfaat, dan saya harapkan saya dapat pulangan dari segi saham akhirat, insya-Allah. Lagi banyak share, lagi bagus. So share kepada, kalau anda ada kenalan yang berniaga, baru nak start berniaga ataupun dah berniaga. Dia dah berniaga ni. Dah ada banyak, dah buat banyak lah. Kan? Tapi dah 3 tahun, 5 tahun tapi masih lagi tak capai hasil yang nak dicapai. That's why saya buat topik ataupun slot late night talk with CEO Biscuit Cheese. Ni saya kepada yang baru join, late night talk with CEO Biscuit Cheese. Boleh? Clear? Jelas ke ni? Jelas ke? Okay. So semalam saya share 2 kesilapan. Berapa? 2. 2 kesilapan, iaitu first, kesilapan usahawan saya, summary je. Kesilapan yang pertama, mereka fikir kalau nak berjaya ni kena buat banyak benda. Itu kesilapan besar. Antara kesilapan paling besar adalah dia nak buat 10 bisnes. Dia nak buat 10 bisnes, dan harapkan daripada 10 tu 10 bagi keuntungan. Dan mengikut pengalaman saya sendiri, okay, dan banyak dengan ramai lagi saya pernah ni, okay, apa yang saya jumpa ramai orang bila dah buat, especially agents, usahawan, dropship affiliate, ini pun berlaku pada isteri saya sendiri, buat banyak perkara tapi tak pernah pergi jauh. Bukan sebab founder tak ni, tapi sebab fokus sendiri. Fokus usahawan tu sendiri, fokus orang yang nak berniaga tu sendiri, menyebabkan dia lari fokus. Tu saya share semalam. Kesilapan dia baik, daripada fikir banyak bisnes nak buat serentak, baik fokus satu je. You fokus satu, okay, you put all out, dan insya-Allah boleh pergi jauh. Itu yang pertama. So itu summary. Yang kedua, kesilapannya adalah terus nak kaya. Masuk hari ni pertama terus nak jadi macam orang lain. Terus nak jadi jutawan esoknya. Saya bayangkan dah. Okay? First day. Second day terus nak jadi jutawan. Memang tak kan? Dibayangkan. That's why saya kata setiap benda ada proses. Orang kena lalui rejection. Orang kena lalui ni. Ramai gila saya jumpa. Okay? Dia nak berjaya tapi dia tak nak cabaran. Dia nak berjaya tapi dia tak nak lalui heartbroken moment tu. Maksudnya dia tak nak lalui kesedihan, dia tak nak lalui rejection. Dia tak nak. So itu apa yang saya share semalam. Nanti you boleh follow group Facebook group Tips Mulakan Bisnes. Saya share ulangan ni di Facebook group tu, you boleh follow. Okay? Ada di ruang komen ni. Dan okay, boleh follow ni. Okay, this one. So you boleh follow group ni. Okay, kasih saya bagi video-video lepas, dan juga saya bagi e-book percuma 10 kesilapan usahawan baru nak start. Boleh? So malam ni kita continue. Kita continue sikit. Apa lagi 2? Saya share 2 lah. So esok 2 lagi. Boleh? Kan saya share semua kan.
Takut sampai subuh tak habis lagi. Right? Okay. So, point yang ketiga, kesilapan. Dan ni juga saya cakap ni semua saya yang saya pernah buat sebelum ni. Saya harapkan you tak buat benda yang sama. So, nombor 3 adalah tidak ada ilmu berniaga. Okay? Tidak ada ilmu perniagaan. Bukannya you kena pergi masuk MBA, segala doctorate, PhD dalam perniagaan baru you boleh berjaya. Tak, bukan. You tak pergi cari ilmu. Okay? Bukan you. Sorry. Usahawan tak nak cari ilmu. Ni lagi dah. Dia tak nak. Dia tak nak apa? Dia tak nak belajar pun ada. Ada usahawan memang tak nak belajar. Dia ingat semuanya nasib. Buat-buat bisnes, ada orang dia kata, buat-buat bisnes ni tak payah belajar. Tak payah pergi kelas, tak payah pergi cari guru, tak payah cari mentor. Tak perlu ni. Saya boleh buat sendiri. Okay, buat je lah. Apa susah? Ada produk jual. Lepas tu, kan? Lepas tu orang viralkan. Lepas tu, terus sukses. Ni antara kesilapan-kesilapan ramai usahawan, kan? Ni bukannya sebab, minta maaf sikit memang ramai macam ni sebab buat apa nak belajar? Saya kan dah ada grad. Buat apa nak belajar? Saya kan hari tu dah belajar dah sebelum ni. Dia ingat apa yang dah belajar tu dah tak guna pakai nanti. Ni silap. Dia tak nak. Kan? Sebenarnya berniaga ke apa ke pun kena belajar. Ada teknik dia, ada strategi dia. Kalau faham game dia, my mentor selalu cakap, kalau you faham game perniagaan, apa perlu buat, step by step. Bukannya hari pertama buat terus magic happens. Tak. Dia kena bina step by step. That's why apa saya share semalam, membina perniagaan. Maksudnya bina step by step. Satu apa? Mesti ada produk atau servis. Step kedua apa? Dia ada step lah. Brand dah ada belum? Step ketiga apa? Benda ni. Dia tak tahu. So dia ingat macam buatlah orang tu jual ni, saya jual. Kan ramai. Pernah tengok orang tu jual nasi lemak. Kan tepi jalan kan. Dia jual nasi. Ramai orang berpusu-pusu. Wah, kan. Dia pun ingat nak jual nasi lemak sebelah. Kan biasa ni. Tak maaf sikit. Ni saya nampak. Bukan saya racist tak. Saya nampak. Mungkin sebab saya fokus. Tapi saya nampak kebanyakan Melayu lah. Kan. Bila dia orang tu banyak customer, dia buka sebelah. Dia harapkan ramai juga beli daripada dia. Nak tempias-tempias. Kan. Lepas tu apa jadi? Sederet penuh nasi lemak. Sebab apa? Dia ingat orang ni nak beli nasi lemak, jadi semua orang nak beli nasi lemak ke tempat yang sama. Tak. Jadi tak ada kerjasama kat situ, jadi tak ada strategi. Dia tak tahu nasi lemak dia sedap. Bukan sedap, tapi marketing dia mesti bagus. Mesti dia dah lama konsisten. Awal pagi pukul 6 pagi terpacak. Mungkin dah berapa tahun dia buat. Lepas tu baru nak buat. Jadi inilah kesilapan yang ketiga. Tidak ada ilmu berniaga ataupun tak nak pergi belajar. Sendiri tak ada ilmu. Macam contoh saya dulu. Ada orang ajar, saya buat banyak silap. Langgar banyak dinding. Kan, habis banyak duit. Ada? So, bila saya tahu you tak pergi belajar ni lagi mahal sebenarnya. Mentor saya selalu cakap ni, yuran kebodohan. Yuran kebodohan. Siapa pernah buat silap sini? Hello, siapa yang baru join? Hello. Boleh bagi like, love, komen. You datang daripada mana? Kan? Okay. Kita tengok komen dulu. Ada komen? Kalau nak tanya soalan pun boleh tanya soalan. Saya sebelum ni alhamdulillah bina perniagaan daripada zero kepada 10 juta jualan dalam masa 10 bulan. Sebelum ni rekod tertinggi untuk sebulan dalam sales yang saya buat sebelum ni 9.8 juta. Jadi apa yang saya ada, saya cuba share kepada yang lain yang mungkin tengah mencari. Jadi kalau yang nak kenal, share topik ni ataupun share video ni, okay? Tekan button share kat bawah ni. Tekan button share tu.
share kat sini Selalu share kat sini kan. Tekan share kepada grup-grup Facebook, mana-mana lah. Harap bermanfaat. Jadi saya share, kesilapan saya dulu, tak ada ilmu. Tak nak pergi belajar. Tak nak spend. Padahal sekarang ni ada banyak je kelas freemium. Kelas yang mahal tapi free. Kan? Mentor saya sendiri, Datuk Wira, Dr. Aizan Osman, banyak bagi kelas freemium. Saya pun pernah join kelas free dia. Ada kelas berbayar, tapi kelas free pun tak join. Macam mana nak belajar berniaga? Macam mana nak mahir betul? Kan? Tuan Ozi ada kelas free. Itu another mentor saya dalam bahagian agent, pengurusan agent. Saya mana reti bab-bab agent ni. Kan, nak handle agent, macam mana, apa psikologi dia, macam mana manage, ke mana nak pergi, apa nak buat. Saya tak reti. Jadi apa? Saya pergi belajar dengan orang yang ada pengalaman. Kan? Ini kalau semua buat sendiri, memasak. Saya tak rasa result apa yang kami capai sebelum ni. Okay, untuk biskut cheese premium ice cream cake, saya tak rasa result tu sebabkan saya semata-mata. Allah, of course Allah yang melorongkan. Tapi dia nak kita berusaha, betul? Dia nak kita berusaha apa? Dia nak kita berusaha cari ilmu lah. Carilah mentor. And carilah mentor yang ada result. Yang dah membantu usaha-usaha lain. Thank you yang bagi like, love ni thank you. How are you? Thank you. You bagi apa? Like, love, saya bagi thank you. Alright, thank you. Okay. Share kepada yang lain. Okay, kesilapan dia, tak ada ilmu mereka. Okay, boleh tak pergi berguru, boleh. Tapi mungkin beza dia, ni saya nampak kebanyakan usahawan pun, bila dia tak ada ilmu, benda yang boleh buat setahun, 3 tahun, dia ambil masa 10 tahun. Ada orang, okay, my group of friends yang berniaga ni, dia 20 tahun berniaga pun tak capai 1 juta. 20 tahun pertama pun baru berapa puluh ribu je, ratus ribu setahun. Tapi bila kita belajar, kita cut short. Kan? Siapa nak cepat? Say I. Siapa yang nak cepat dalam niaga? You nak cepat? You pergi belajar daripada orang ada pengalaman, yang pernah buat silap. So saya share ni, kalau you boleh tidak ulang kesilapan saya, terus cari kelas-kelas yang relevan. You tak kerti marketing online, pergi belajar marketing online. Belajar, apply. Kena apply. Kan? Belajar saja. Ada orang dia masuk 100 kelas, tak ada apa. Sebab apa? Dia belajar tapi tak apply, tak ada tindakan. Tiada kuasa tindakan. Kan? Apa? Alah, aku tahu macam ni. Ada orang cakap, aku tahu dah, aku dah masuk 100 kelas dah. Ini kesilapan juga ni. Okay. Tak belajar pun susah, tak boleh. Kan? Hai. Puan Haiza. Puan Haiza, selamat malam. Late night talk that's why saya akan spend masa malam-malam je pada orang yang mungkin tak tidur lagi. Mungkin manfaat. Alright. Okay. So, boleh-boleh? Poin yang ketiga, tidak ada ilmu atau tidak mahu mencari ilmu. Ni kesilapan usahawan. You nak business you tak banyak buat silap, nak cepat, pergi berguru. Carilah, kalau you nak jadi agent, dropship, affiliate, cari founder yang belajar, spend banyak duit, yang berilmu. Kan? Kalau tak, susah nak guide you. Kalau you adalah founder, pergi belajar. Kalau you adalah founder, walaupun you dropship, you stockist, agent stockist, tapi you ada brand sendiri, you adalah founder juga. So pergi belajar. Okay? Kalau tak ada kewangan lagi, kewangan lebih, kan, duit lebih, ambil freemium, kelas freemium. Mana banyak sekarang, bersepah. Okay? Cari satu guru yang fokus pada pengkhususan ni. Marketing. Kalau business strategy. Saya sarankan 3 ni. Okay? Yang first, dia my mentor, Datuk Wira, Dr. Azizan Osman. Dia memang pakar dalam bab marketing dan hala tuju bisnes secara menyeluruh. Dia nak run business, pergi kelas-kelas dia.
Free, banyak kelas free. Memang hari-hari dia bagi kelas. Dia share. Right? Dia punya team, Richworks, memang nak bantu dan dah bina jutawan. 100 juta sales tahun pun ada. Ada yang nak go for 400 million. Ada juga. So pergi. Yang kedua, mentor yang saya sarankan. Kalau you dalam business agent, you nak create more dropship. You nak bina banyak agent lagi under team you pergi belajar dengan Tuan Jose. Dia the agent expert. Dia bagi strategi apa yang kena buat, macam mana nak manage, bukan sekat recruit agent, manage agent, kriteria agent macam mana. So ada banyak lah steps dia. Yang ketiga, dia nak belajar pasal online business. Facebook marketing apa ke, copywriting. Ini dengan Najib Asadok. These three adalah top bagi saya. Sebab saya suka yang pergi yang top-top je. Bukan saya nak merendahkan orang lain, tak. Saya tak nak belajar banyak, saya belajar orang yang terus bagi result. Sebab saya tak ada masa nak spend too much time dan money nak belajar pada 100 orang. 2-3 orang mentor. Ada pengkhususan dia. Pergi. Boleh? Alright. So tu yang tips ketiga. Wah. Sembang dah 25 minit ni. Tips yang keempat. 10 kesilapan usahawan baru nak start. Nombor 4 adalah ni dia. Tiada big why. Ni apa? Tiada sebab kenapa dia nak buat bisnes. Dia nak buat bisnes sebab apa? Semua orang buat bisnes. Mengaku cepat siapa ada benda ni. Saya dulu pun pernah masa mula-mula berniaga, tak tahu sebab apa. Saya ingat nak duit je, duit lebih. Tapi tak ada big why. Kenapa nak duit? Tak tahu. Biasalah niaga. Siapa tak nak kan? Tapi tak tahu kenapa. Dan seperti quotes ni, you tengok, no dreams, no life. Ni yang sebenarnya membezakan usahawan, agent ke, dropship ke, you founder ke. You tak ada hala tuju, you tak ada sebab you nak berniaga. Kenapa you nak berniaga, you nak buat duit lebih, kenapa? Selalunya akan slow dapat result. Selalunya. Ini memang saya dah mana-mana lah sebelum ni pun. No dreams in life, no dreams, no life. Senang. That's why dalam Biskuci sendiri, saya share in our business. Setiap ejen yang nak pergi jauh, ada orang dia start dengan nak jana pendapatan sampingan. Ada, tak salah. Kan? Tapi kalau nak buat lebih lagi, tak nak give up cepat, kena ada big why. Kena ada sebab yang kuat. Sebab apa? Bila berniaga, you tak boleh lari dengan rejection. Tak semua orang nak membeli dengan you. Tak semua orang. Kan? Memang power lah. Saya tak pernah jumpa lagi orang tu power punya sales marketing dia. 100 orang dia jumpa, 100 orang beli dengan dia. Tak ada. Tak pernah. Even one of my yang saya belajar, Brian Tracy, top salesman in the world. Dia ada bagi buku. Buku saya baca. Tebal ni buku dia. Dia punya closing rate pun tak adalah 100%. Tak ada. 100 orang jumpa 100. Tak ada. Dia belajar kesilapan. Kalau yang power tu mungkin 25%. 100 orang yang jumpa, 25 orang beli dengan dia. Sebab maksudnya apa? Lebih banyak orang reject. Kan? Daripada membeli. Faham? So, bila orang reject, you rasa macam mana? Niaga. Especially yang baru start ni. Yang baru start ni, Allah. Customer tu tanya, tapi lepas tu blue tick. Siapa pernah rasa? Siapa pernah rasa saya? Masa mula-mula dalam bisnes. Sama juga. Saya ingat lagi masa mula-mula Biscochis premium ice cream cake ni. Buat kat rumah lagi. Harga mula-mula RM15. Buy one, free one. Pun ada. Pun ada reject tau. Pun ada reject. Masa mula-mula kita start. Sebab dia tak tahu sedap ke tak. Kan? Reject. Ada. Siap ada orang kata macam mahal lah.
Tapi bila kita dah bina setahun, dalam masa setahun ni ada banyak kos naik, kita perbaiki dari segi appearance, kita letak ni, kita submit sijil halal semua. Jadi banyak kos kita tanggung, kita nak buat marketing. Jadi bila kira balik kos, kita terpaksa naikkan daripada RM15 ke RM19. Tu tak apa jadi. Bila RM19 ni, lagi ramai orang beli. Jauh lebih ramai. Berbanding 15 buy one free one tu. Last year. Tapi pernah kena reject tak? Saya pernah. Ramai tak reject? Ramai. Sakit hati? Of course. Kan? Saya share sikit lah. Mana ada orang reject kita tak sakit hati? Saya dulu masa muda-muda dulu, kan? Tak adalah handsome macam sekarang. Alhamdulillah, sekarang lebih terjaga lah muka ni kan. Pakai foundation sikit untuk malam ni. Masa muda-muda dulu, biasalah kan, kita nak cari awet kan. Awet tengok kita pun tak semenggah. Tak ada hala tuju, tak ada purpose, tak ada big why. Kan? Gigi pun dulu terkeluar. Ada gigi saya keluar ni dulu. Gigi saya tak macam sekarang. Ni pakai braces ni. Kan? So apa? Banyak orang reject. Terlalu ramai sangat perempuan yang saya kejar reject. Jadi tapi bagusnya reject, you akan rasa bengang. Ada orang bila reject, dia buat apa? Dia pergi kat bucu-bucu bilik. Dia pergi bucu ni atau bucu mana-mana bilik. Kan? Bucu katil. Dia buat apa? Menangis ke? Menangis. Ada. Normal lah. Okay? There will be rejection. So when you have rejection, kalau you tak ada semangat yang kuat untuk handle rejection, that's why kebanyakan orang yang run business, apa-apa business, produk ke servis ke, dia cepat give up. Dia memang cepat give up. Sebab dia tak ada sebab. Orang tu baru blue tick, terus business ni tak boleh buat. Padahal produk bagus, marketing dah banyak, support system dah bagus. So disalahkan apa? Disalahkan orang lain. Ni saya jumpa ramai usahawan. Usahawan macam ni. Disalahkan founder, disalahkan produk tak bagus, tak macam-macam lah salah. Padahal customer tu blue tick, entah-entah dia nak reply, saya nak beli. Kan? Tapi tiba-tiba anak panggil nak menyusu contohnya. So dia terlepas daripada reply. Tapi usahawan tu tengok blue tick, kenapa tak reply? Oh, tak reply, saya kena reject, sedih. Give up. Ramai tak? Kalau anda kenal orang macam ni, tolong share. Harap topik ni membantu. Boleh? Saya pun pernah kena reject banyak. Tapi disebabkan rejection daripada ramai wanita masa muda dulu, menyebabkan saya belajar. Belajar apa? Belajar wanita ni macam mana. Macam nak faham wanita. Oh, macam ni. Jangan kejar wanita. Kan? Bila kejar wanita ni, dia akan lari. Tapi kalau you buat apa you patut buat, you happy, ada cara dia, teknik dia. Sama meniaga. Okay? Customer, bukan saya doakan. Customer ada yang reject you. Tak pasal-pasal reject. Dan jangan, bukan sebab you tau. Dia orang reject ni bukan sebab you. Bukan sebab you tak tinggi lah, tak kurus lah, tak besar lah, tak rendah lah dia. Bukan. Jangan ambil personal. Rejection is not personal. Dia orang reject ni bukan sebab personal. Kadang-kadang dia reject, ataupun dia tak nak beli sekarang, apa yang you usahakan, mungkin dia tak ada duit lagi. Dia ada banyak sebab lain. Yang bukan mungkin sebab you. Tapi ramai orang usahawan, bila dia kena reject, dia fikir dia salah. Dia fikir dia tak betul. Dia fikir dia tak meant for business. Banyak juga saya urungkai kan. So, apa yang patut buat? You kena lalui rejection. Macam mana nak lalui rejection? Kena ada semangat nak tembus tembok rejection ni. Contoh, ni ada rejection. Tembus rejection ni. Tembus. Wah. Lepas tu ada lagi rejection. Tembus. Macam mana ada semangat tu?
Macam mana nak ada semangat nak lawan rejection? Macam mana nak semangat nak lawan biawak dalam kepala ni? You ingat? Kan? Ramai orang ingat berniaga ni semua cantik. Tak ada. Mula-mula okey, ada banyak sale. Tiba-tiba zam. Dugaan ni. Dia naik balik. Zam, 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 zam. Dia macam ni tau. Mana mak? So dia jadi atas bawah. Tapi makin lama you faham ah? Mula-mula naik. Lepas tu ada rejection, ada cabaran, turun. Lepas tu you semangat. You atasi masalah tu. Naik. Akan ada turun bawah lagi. Lepas tu naik lagi. You belajar sesuatu. Akan sampai tahap bawah lagi. Sangat bawah. Sebab Allah nak tengok. Betul ke you nak? That's why macam mana hadapi ni, find your big why. Kena ada big why. Ingat ni. No dreams, no life. You tak ada sebab kenapa you berniaga, tak ada sebab you berniaga, tak ada sebab yang sangat kuat, you takkan pergi jauh. Bukan saya doakan, memang saya jumpa ramai macam ni. Inilah kesilapan yang antara yang terbesar, dia tak ada purpose. So carilah purpose. Setiap orang, saya percaya setiap orang keperluan dia lain-lain. Kehendak dia lain-lain. Why dia, reason why lain-lain. Macam contoh, one of my big reason why adalah saya ada 6 aspek you kena cari. Untuk diri sendiri, apa yang nak buat untuk diri sendiri. Big why ni, saya ada kelas yang saya selalu buat almost every month kepada usahawan bis coaches. Kelas spesifik untuk belajar big why. Nak fokus pada impian saja. Ada. Itu lain. Tapi saya share pada yang semua ni, big why ni ada banyak. Ada sebab. Ada orang nak hantar mak pada haji, umrah. Ada orang hanya nak je tapi tak nak pun. Cakap je. Ada orang betul-betul nak bagi gelang emas. Ada. So what is your big why? Kenapa you buat? Kenapa big why ni maksudnya kalau orang reject macam mana pun, you takkan stop. Selagi tak dapat. This is the strongest big why. So yang ada yang join malam ni, you ada tak big why? Cuba share sikit your big why. Share sikit big why. Bagi like, love sikit. Like and love, share sikit. What is your big why? Mungkin saya boleh aminkan ke, kita dalam majlis ilmu kan. Right? So big why, kalau kesilapan yang keempat, kalau tak ada sebab yang kuat, tak ada big why. Big why ni macam ni. Saya bagi contoh. Kalau ada orang A dengan orang B. Soalan ni A, soalan ni B. Yang A ni, saya ceritakan. Yang A ni dia tak pernah ada handphone seumur hidup. Tak pernah. Dia tak pernah ada handphone seumur hidup. Dan apa yang dia nak kejar, dia nak berniaga, dia nak beli handphone je. Mula-mula benda pertama dia nak beli handphone. Yang B ni, dia nak handphone juga. Dia kata dia big why handphone. Tapi dia ada 10 handphone. Dia nak handphone yang ke-11. You faham ni? Saya ulang balik. Yang A ni, dia nak berniaga sebab benda pertama dia nak beli adalah handphone. Yang pertama untuk dia. Supaya dia boleh berniaga. Yang B ni, dia nak juga handphone. Benda sama je. Kan? Material dia sama je. Cuma yang B ni, dia ada 10 handphone. Dia nak handphone yang ke-11. Saya tanya, yang join malam ni, you rasa antara A yang tak ada handphone langsung nak handphone, dengan B nak handphone tapi ada 10 handphone, you rasa mana satu yang akan berusaha bersungguh-sungguh? Mana satu? A tak nak ada handphone, nak handphone utama, ataupun B dia ada 10 handphone, nak handphone yang ke-11? Cuba komen. Mana satu yang akan berusaha bersungguh? Mana satu yang akan all out, you rasa? Yang penuh semangat, akan penuh semangat. Okay ke ni? Semua okay?
Okay. So jawapan dia, of course yang A betul. Okay ke internet? Macam saya dapat saya sangkut-sangkut je ni. Kenapa ni? Okay ke? Harap semua okay. Line semua okay Line saya tak okay ke? Kembali balik. Of course yang A ni sendiri, yang A ni lah yang akan fight all out. Yang akan gila-gila usaha. Sebab apa? Dia nak benda yang tak pernah dapat. Dia nak sesuatu ni. Itu yang dia nama Big Y. Yang nak lagi best, Big Y yang you ni, you related kepada orang yang paling sayang dalam dunia. Contoh, mak you tak ada handphone. Contoh kecil lah. Ada orang nak rumah. Start yang kecil-kecil dulu. Big Y ni biar start kecil-kecil. Ni saya dah share kelas saya dalam kelas Big Y ni. Biasanya saya share kepada usahawan biskoci saya. Tak apa-apa. Saya share sikit lah. Lain-lain. Harap bermanfaat. Dia, untuk Big Y saja ada kelas 1.5 jam sebenarnya saya buat. Untuk usahawan. Macam nak kira pun ada. Macam nak dapatkan planning ada. Tapi tak apa. Poinnya, start dengan kecil-kecil dulu. Big Y kecil. Sebab yang kuat. Mungkin handphone untuk mak. Mak tak pernah pakai handphone. Atau handphone mak dah uzur. You nak ganti kan kepada iPhone 12 Pro Max. Contoh. Kan, you niaga. You start sebagai agent ke dropship ke. Ataupun you baru nak. Ataupun you dah lama berniaga. Setkan dulu. Mind you, why I do this. Why I'm gonna do this. Ini yang akan menyebabkan you ada semangat untuk hadapi rejection. The wall of rejection. Kalau inilah dinding rejection, you nak kena tembus. Dah satu tembus, tak ada lagi. Akan ada lagi besar lepas ni. So you need more energy. That energy comes daripada semangat tu. Tenaga tu datang daripada sebab you berniaga. Kenapa saya bertahan? Okay. Dan our business grow. Alhamdulillah. Why? I have my own reason. Antara sebabnya saya nak bawa mak saya sendiri. Baru tadi berbincang. Dia memang nak pergi umrah. Walaupun dah pergi umrah, saya nak bawa dengan apa yang saya usahakan. Bukan saja dia, saya nak bawa usahawan-usahawan biskoci sini. Bina, bantu mereka sendiri so that kita pergi umrah sama-sama. Dengan cerita mungkin ada akan buka soon. Tak tahulah kan. Doa je lah. Tak salah berimpian. Okay, free pun. Tapi kalau ada orang reject, ada orang mempelekehkan, saya cakap saya, bila you nak start something, usahawan ni, bila you nak ada Big Y, mungkin sebab you tak ada sebelum ni, sebab you takut orang pelekehkan. So what? Kan? Kalau orang mempelekehkan Big Y you, so what? Bila you susah, ni saya cerita semua orang, ni saya cerita saya kalau saya susah, ada orang yang reject, yang pelekehkan, yang gelakkan saya tu, ada dia nak belanja saya makan. Kalau saya time susah, ada time saya tak cukup duit sebelum ni, ada dia nak bagi duit tolong family saya. Tak ada. Sebab dia tanya hanya tahu mempelekehkan. So akan ada orang yang mempelekehkan. Kadang-kadang mungkin daripada kawan sendiri, mungkin ada daripada family sendiri. Kalau tak ada, alhamdulillah, bersyukur. So saya pun ada. Family sendiri pun ada. Tapi of course kita maafkan lah. It's normal. Manusia, mana boleh tengok orang lain lebih? Ada. Faham? So kesilapan usahawan yang baru nak start, lama juga saya share ni. 2 point je pun. Kan? Adalah tiada Big Y. So find your Big Y. Cari kenapa, sebab. Relate dengan orang yang paling sayang. Itu akan menyebabkan drive you lagi tinggi. You ada semangat. Mungkin setahun semangat you. Okay? Lagi besar benda you nak kejar, lagi bermakna benda you nak kejar tu. Okay? Berapa banyak rejection yang datang pun you tempis, senang je. Tapi kalau kecil, Big Y you ataupun small Y, you tak ada sebab, lagilah ini paling silap. You tak ada sebab, orang blue tick you je pun, you dah akan stop. Dan you akan salahkan Tuhan, you akan salahkan founder, you akan salahkan produk, you akan salahkan
business tu sendiri. You kan salahkan apa sajalah you nak salahkan. Tapi mungkin sebabnya kita tak ada sebab. Boleh? Okay, so anyway, saya akan share banyak lagi tips. Okay, cukuplah untuk malam ni 2 tips lah. 2 kesilapan usahawan. So, bukan buat kesilapan ni, elak kesilapan ni. Okay. Yang ketiga tadi, saya dah share 4. Semalam saya share 2. Malam ni saya share 2. Esok insyaAllah saya akan share lagi 2. Selepas meeting mungkin pukul 10.30 atau pukul 11. Saya tengok meeting bersama usahawan Bisco Cheese yang kami akan adakan tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam lah, tiap-tiap minggu. Sebab ialah nak keep on track untuk anak-anak team. Okay, nak bagi charge balik semangat dia, nak betulkan alignment. Yalah, lepas seminggu tak jumpa ada benda kita nak update. So after my meeting, insyaAllah saya akan commit untuk share lagi 2 lagi kesilapan usahawan baru nak start. Boleh? Okay, dan kalau anda nak dapatkan e-book, okay, you boleh pergi e-book untuk 10 kesilapan usahawan baru nak start ni. Kalau nak dapatkan, you boleh follow Facebook group Tips Mulakan Bisnes. You boleh download, nanti saya akan letak di sana. Make sure you follow dulu. Okay, Facebook ni baru start, tak ramai pun, tapi dekat sini saya akan share video semalam, video hari ni. Okay, you boleh tengok kat sana juga. And then e-book tu saya bagi percuma, you boleh download. Okay, just join je group ni. Okay, and then you boleh share kepada orang lain. Boleh? So saya harapkan apa saya share hari ni, malam ni, bermanfaat. Dan subscribe pula. Kepada yang belum follow Bisco Cheese Official HQ Facebook ataupun Instagram, boleh follow. Okay, kita akan dekat situ kami share banyak tips jugalah. Saya share banyak tips perjalanan, you boleh belajar dari situ juga. Okay, so boleh follow Facebook group. Okay, thanks for joining. Ada yang join daripada awal sampai habis. Saya harap bermanfaat. Kalau anda tengok video ni, sebab saya share kepada banyak group, so kalau anda lihat video ni selepas ni, share kepada yang lain. Okay, saya harap bila anda share, orang tu dapat manfaat, anda pun dapat sahamnya. Okay semua. So thank you so much. Okay, thank you. Thank you for tuning in. InsyaAllah kita berjumpa esok. Alright. Oh, ni kenapa ni? Ni lah. Ini best sikit. Alright. Dan hopefully jumpa esok seawal 10.30 ataupun kemungkinan besar paling lewat pukul 11. Selepas meeting saya. Alright. So take care. Selamat malam. So this is Late Night Talk with CEO Bisco Cheese, episode 2. Tomorrow, episode 3. Take care. Assalamualaikum.